perasaan lah, banyak perasaan. Tapi saya rasa dua perasaan yang saya pertama terkejut. At first, I pun rasa terkejut lah, okay? It is like a mockery of our, judicial system. Separa pengampunan tu bagi saya adalah cukup memadai untuk apa yang sebagai orang cakap apa dia tak boleh penuh. Pengurangan hukuman bekas Perdana Menteri Najib Razak baru-baru ini menjadi topik perbincangan yang sangat hangat. Susulan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap kes Najib, pelbagai pandangan kritikan maupun luahan telah diberikan dari ahli politik, baik dari kerajaan maupun pembangkang. Kini TV turun ke lapangan bagi mendapatkan juga pandangan rakyat mengenai keputusan Lembaga Pengampunan tersebut. Yalah, Najib, kes dia bukan kes peribadi ataupun kes yang kecil-kecil lah, dia kes rompak. Jadi keputusan untuk mengurangkan hukuman tu bagi saya macam tak patutlah. Apa yang saya rasa macam bercampur bau sebab kita semua follow kes Najib daripada yang dulu punya, daripada dia disabit kesalahan tu semua daripada mahkamah apa semua. And then bila dah tiba-tiba dia dapat pengampunan tu rasa macam tak patutlah. Pertama sekali mestilah terkejut, kecewa juga dan juga marahlah dengan kerajaan hari ini yang macam tak bersungguh-sungguh nak fight nak lawan isu korupsi, terutamanya di peringkat pemerintahan atasan. Najib yang sedang menjalani hukuman di penjara Kajang telah mendapat pengurangan hukuman oleh Lembaga Pengampunan yang bersidang pada 29 Januari lalu. Hukuman penjara 12 tahun dikurangkan menjadi 6 tahun. Najib dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028 dan denda yang perlu dibayar adalah RM50 juta daripada jumlah asal iaitu RM210 juta. Ia selepas Najib didapati bersalah atas 7 tuduhan, pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sdn Bhd. Dan kalau orang tu ada tunjuk perasaan menyesal dan sebagainya, okey lagi lah kan. Maksudnya dia tak nak, mungkin macam tabanan suara lah, tak nak berulang kembali. Tapi ni tak ada, langsung bibit-bibit untuk menunjukkan rasa kesal ataupun rasa sesal dengan apa yang dah dilakukan kan. Jadi tak patutlah. Biarlah jalani hukuman berapa lama pun lah untuk membersihkan diri dia lah, bertaubat dalam penjara lah. Bagi saya, PMX dia seorang yang tak berdendam dengan apa yang pernah terjadi sebelum ni kan. Bagi saya dengan kerajaan perpaduan sekarang, PMX lebih memikirkan negara dan apa jasa yang pernah Najib bagi kepada rakyat Malaysia ni kan. Bagi dia pun pernah melalui benda yang sama, cuma dengan hukuman yang berbeza. Dan PMX pun pernah diberi pengampunan walaupun pengampunan tu nak akhir hukuman dia kan, tapi tetap dapat pengampunan kan. Tapi bagi saya, PMX masih fikirkan jasa dia, pengorbanan dia, dan PMX dengan Najib pun pernah duduk dalam barisan kabinet kerajaan. Okey, walaupun secara teknikalnya setiap individu layak untuk membuat permohonan pengampunan penuh, tapi saya rasa bagi kes Najib dia melibatkan public interest yang besar lah. Jadi public interest sepatutnya mitigate lebih berat daripada personal interest Najib itu sendiri. Lembaga Pengampunan dalam kes di wilayah Persekutuan terdiri daripada 6 ahli iaitu Yang di-Pertuan Agong, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara dan 3 ahli lain. Dalam kes ini, Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mengurusikan mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari lalu, sehari sebelum tempoh baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong berakhir. Berdasarkan perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberi ampun, tuduh hukum dan lega hukum berhubung dengan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapannya semasa perimpunan bulanan bersama warga JPM juga menyatakan antara asas pengampunan kepada Najib adalah kerana jasa beliau kepada negara selaku bekas Perdana Menteri. Saya rasa sebenarnya it doesn't make sense to justify keputusan mahkamah hanya disebabkan jasa Najib semata-mata. Orang buat, tapi Najib tetap melakukan kesalahan lah. It's still breach under the kanun kesiksaan kan. Masih satu kesalahan di bawah kanun kesiksaan. Dah ambil duit yang banyak dan kita tahu tu sebenarnya adalah duit rakyat. Duit rakyat pergi mana? Disebabkan kes korupsi. Jadi adakah nak tutup dengan jasa tu semudah itu? Saya jawatan ni untuk jawapan daripada Anwar sekadar untuk lari lah daripada dipertanggungjawabkan.
Yelah, memanglah semua orang pun ada jasa lah, tapi tak bermaksud kita boleh mengampunkan lah. Dia ada jasa, tapi dia juga ada kesalahan yang banyak dan melibatkan pecah amanah kan, melibatkan dana awam, dana rakyat, duit rakyat. Jadi dia perlu menjalani hukuman tu lah kan, sebab dia dah disebutkan bersalah. Mostly orang ahli politik ni mesti banyak jasa je, and then kita semua tahu apa yang jadi semua kat belakang, apa yang tak even tak secara detail. Tapi kalau nak cakap pasal jasa tu, senang cerita, salah tetap salah lah. Jasa setiap jasa, salah tetap salah. Bagi saya itu tak relevan lah, kerana you orang yang baik dan you commit a crime, these are two separate things. Okay, so it's like yes, kita mengenang jasa dia sebagai Perdana Menteri, tapi what you have done, that cannot be erased. Alright, so that has left a big impact, financial impact, like to our nation. So yes. Muhammad Syafiq Abdullah selaku Peguam Najib menyatakan bahawa anak guamnya sedang memberi pertimbangan serius untuk mengemukakan permohonan pengampunan penuh kedua. Najib akan mengemukakan permohonan kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar selaku Yang di-Pertuan Agong yang baru. Malah, hasil mesyuarat dari Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO juga bersetuju untuk mengemukakan rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mendapatkan pengampunan penuh untuk bekas Presiden mereka. Yelah, UMNO atau siapa-siapa saja boleh minta lah, yang boleh gesa ataupun boleh memohon lah. Sebab benda tu pun dalam perlembagaan kan, benda tu dah memang, benda ni orang kata dah di atas benda sistem undang-undang, sebab benda ni dah jadi politikal. Tapi bagi saya gesaan tu boleh dibuat, tetapi pihak lembaga pengampunan atau mana-mana pihak terlibat tu perlu mempertimbangkan juga suara-suara rakyat yang ramai lagi yang tak mahu ataupun mahu orang yang dah disabitkan kesalahan menjalani hukuman yang sewajarnya lah, kan? Bukan dibebaskan dengan sewenang-wenangnya. Bagi saya tak layak, sebab macam yang saya baca kat Twitter apa semua, banyak netizen yang cakap pasal yelah Najib ambil duit daripada duit rakyat apa semua, and then duit rakyat tu daripada kita yang bayar cukai, full cukai. So tapi Najib dia dah ambil, and then dia denda pun dia dapat diskaun je tu. So bagi saya tak patut lah, sebab kira tu semua duit rakyat lah. So rakyat netizen mostly pun banyak yang bising lah, sebab tu semua duit rakyat. Dia nak memohon pengampunan penuh, boleh, tak ada masalah, pasal itu satu permohonan kan. Tapi itu semua bergantung kepada lembaga pengampunan sendiri lah, yang macam mana consideration. Tapi bagi saya, macam saya cakap tadi, untuk hari ini separa pengampunan tu dah cukup baik lah untuk Datuk Seri Najib. Paling tidak memang ada pihak yang menentang pengampunan ni. At least separa pengampunan ni semua pihak boleh terima lah. I don't think he deserved, like what I mentioned just now, because it's an insult to our judicial system. Okay, so of course we know that the judicial system has no power on this. Okay, itu tim yang membuat ini pengampunan ialah it involved the raja-raja and etc, and it is out of our hand, and of course we cannot question as a Malaysian citizen. Bagi saya untuk full pardon tak, saya rasa biarlah Najib lepaskan dulu dia punya 1/3 hukuman dia. Bagi saya terlalu awal lah. Nanti benda ni akan jadi isu banyak pihak kita, sebab kita negara ni banyak dengan pembangkang yang kuat apa semua kan. Benda ni akan jadi isu, masing-masing akan ada pendapat masing-masing kan. Bagi saya jalan ni 1/3 ataupun dia Najib hadapi dia punya hukuman dululah. Ketika keputusan pengurangan hukuman Najib diumumkan, anak perempuannya Nuriana Najwa melahirkan perasaan amat kecewa terhadap keputusan tersebut. Manakala organisasi Badan Kerajaan, Pusat Membantras Rasuah dan Kronisma atau dikenali sebagai C4 menganggap bekas Perdana Menteri itu tidak layak untuk mendapat belah ihsan. Namun ada pihak yang menyasarkan kritikan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap keputusan pengurangan hukuman itu, seperti Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Malah, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil juga tidak teragak-agak untuk memobilisasi protes jalanan untuk membantah tindakan tersebut. Perasaan terhadap kerajaan terasa macam dah, macam dulu before ni macam okey, macam
maybe kerajaan ni okey, boleh percaya. Bukanlah boleh percaya, macam boleh pegang lama lah. Tapi bila sejak daripada kes Najib ni, terus rasa macam bukan saya rasa bukan saya je lah, semua yang penyokong kerajaan pun maybe akan rasa macam mana cakap akan slow sikit lah. Sejujurnya dalam setahun ni pun tak ada benda yang impresif pun daripada kerajaan, dan apatah lagi dengan pengumuman pengurangan hukuman ni kan, lega hukum katanya, lagilah menyebabkan perasaan skeptik tu semakin menebal. Cuma bagi saya, kita tak boleh berputus asa lah. Kita kena terus bersemangat, yakin untuk mempertahankan keadilan di tanah air kita lah. Saya rasa kerajaan hari ini patut lebih bersungguh, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan korupsi ahli politik, dan juga lebih tegas dalam memperkukuhkan hak rakyat, lebih tegas memperjuangkan hak rakyat daripada kepentingan ahli politik sendiri. Hari ini dari segi pentadbiran current punya Perdana Menteri, saya sendiri masih belum rasa impak tu sampai ke peringkat maknanya kami sebagai rakyat biasa lagi. Ini saya ambil daripada sudut saya sendiri, keluarga saya sendiri, orang sekeliling saya sendiri. Pandangan saya masih dia pentadbiran, tapi rakyat ni perlu juga dia nak something juga daripada negara kan. And then at the same time rakyat memang confirm bagi punya pada negara, which is kita bekerja kan. Kita bekerja untuk masyarakat, untuk negara. Itu yang rakyat bagi confirm. And then apa yang rakyat nak juga bagi saya masih belum capai apa yang expectation lah. So far, I tak boleh cakap saya memang puas hati. Okay, I'm on the fence, 50-50 lah. Tapi because we're not choosing a perfect government. Okay, so it's like we shall wait and see for this term, then only re-evaluate. Yeah. Means that wait for one term. Yes, because I can see now he's doing a lot of like unpopulist decision. Okay, so and of course in 1-2 years you can't see the result. This will only yield result in maybe 5 years or 10 years, but we see whether like it is going in the right direction. In 5 years we will re-evaluate again.